Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang memenuhi undangan dalam masa yang singkat panggilan media. Pertama sekali ialah saya Cikgu Bat bersama dengan saya Bos Jebat. Kami daripada Sekretariat Pembela Tanah Air Peta. Laporan polis hari ini kita buat ke atas Anwar Ibrahim dan juga Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein. Pertama sekali, sangat tinggi kepercayaan bahawa Anwar Ibrahim telah menggunakan peruntukan ahli parlimen bagi membeli ahli-ahli parlimen pembangkang. Contohnya, YB Zulkafli Haji Hanafi, ahli parlimen Tanjung Karang, sekitar 24 Mac telah buat posting video dia sendiri, di mana dia buat posting 24 hari bulan mengecam campur tangan pimpinan Anwar sebab mengendali negara sehingga kos kehidupan menggila dan sebagainya. Tapi yang kelakar, ironinya 13 hari selepas itu, hanya kerana dia dapat peruntukan parlimen, dia terus buat U-turn dan dia bagi alasan bahawa Anwar mengendalikan ekonomi negara dengan baik. Ini sangat kelakar lah. Jelas dalam alih sokongan ahli parlimen telah berlaku rasuah, di mana Anwar dan ke-6 ahli parlimen itu sudah melakukan kesalahan rasuah sesuai dengan Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, Pencegahan Rasuah Malaysia, Akta SPRM 209, Akta 694, di mana berlaku salah guna kuasa kedudukan untuk suapan bagi mendorong melakukan sesuatu perbuatan, Seksyen 23 Akta SPRM 2019. Selain itu, hingga kini Anwar masih gagal, malah ketakutan mengelak bagi menjelaskan siapa Hasnan, siapa Datuk Azman, Datuk Rahim yang diperkenalkan oleh ahli parlimen Gua Musang kepada ahli parlimen Tasik Glugur yang menawarkan jutaan ringgit untuk ahli parlimen Tasik Glugur menyokong Anwar Ibrahim, di mana pertemuan itu dinyatakan secara spesifik telah berlaku pada 17 Januari dan 26 Januari. Kedua, Anwar jelas gunakan habuan jawatan melantik mereka yang tidak layak jawatan sebagai habuan beri dia sokongan. Ini jelas berlaku di mana Anwar telah melantik ahli parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal sebagai pengurusi jawatan kuasa menangani harga makanan kos sara hidup di bawah Nakol. Anwar jelas lakukan kesalahan jenayah sekali lagi, beri habuan bagi mendapat sokongan, seperti mana Akta SPRM yang saya sebut tadi. Sedangkan Anwar sangat sedar Syed Abu Hussein seorang bukan saja tidak mampu melakukan tugasan yang diberikan, malah berpotensi korup, salah guna kuasa kedudukan tersebut, kerana Anwar sendiri pernah mendedahkan korupsi Syed Abu Hussein dalam bidang berkaitan. Laporan polis hari ini saya akan sertakan dokumen di mana saya pernah terlibat pada tahun 2010 bersama dengan Anwar meneliti beberapa set dokumen tebal milik kerajaan Malaysia yang menunjukkan Syed Hussein telah membolot projek sehingga 2 bilion, bukan 2 juta, 2 bilion milik kerajaan Malaysia. Pendedahan ketika itu telah diterbitkan oleh beberapa media seperti TV Selangor dan Malaysia Kini pada 10 Disember 2010 yang boleh diakses sehingga hari ini. Tanpa tender terbuka, 16 syarikat disusun. Abu Hussein, antara syarikatnya ialah Gah Mata Sajian Sdn Bhd yang terlibat perswastaan perkhidmatan catering Angkatan Tentera Malaysia di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menurut pendedahan Anwar ketika itu,
syarikat itu telah sapu melalui Sabah, Sarawak dan Labuan 800 juta ringgit. Ko Matra Sajian dapat projek hingga 600 juta bagi catering pertahanan Zon Utara dan Timur Semenanjung. GPB Corporation Sdn Bhd kontrak bernilai 300 juta. Kesemua ini disertakan dengan bukti dan telah didedahkan oleh Anwar Ibrahim, maka Anwar sangat arif sebelum dia lantik penyamun ini. Bayangkan ketika itu, tahun 2010 ni yang Anwar buat pendedahan ni, Syed Abu Hussein sudah sapu projek kerajaan 2 bilion. Bayangkan selepas itu, sementara tu dia dapat pula jadi ahli parlimen Barisan Nasional, sebelum dia lompat, berapa bilion sebenarnya dia dan keluarga dia sudah sapu. Lagi mau munafik, konon Marhain sangat dia perlu peruntukan ahli parlimen untuk bantu rakyat, sedangkan dia dan keluarga dia sendiri telah sapu bilion. Ini membuktikan, pendedahan ini membuktikan Syed Abu Hussein, Anwar sangat kenal dengan Syed Abu Hussein ini, yang korup menyapu projek kerajaan dalam perihal pembekalan makanan. Maka tindakan Anwar memberi dia menjaga jawatan kuasa, harga makanan dan kos sara hidup, umpama memberi musang menjaga reban ayam. Nampaknya Anwar bukan nak tangani kos kehidupan rakyat, namun menggunakan pelbagai jawatan kuasa hanya untuk pastikan rejim campuran dan jawatan PM-nya masih bernyawa. Mendapat peluang, Abu Hussein apabila peluang diberikan kepada dia melalui jawatan ini, macam saya sebut tadi, musang jaga reban ayam, dia tak tunggu lama. Dia telah guna jawatan dia mempromosi beras Darul Rizwan, keluaran syarikat anak dia iaitu Syed Afif yang merupakan pemilik syarikat Kopeda Malaysia Sdn Bhd. Beras ini pula yang terlibat dalam pakej, dalam kegiatan jawatan kuasa dia. Beras itu pula dibungkus oleh Sofia Eda Sdn Bhd yang dimiliki oleh Sofia Food Industry, di mana dimiliki sepenuhnya oleh anak dia iaitu Sharifah Alia. Maka sempena Ramadan dan Syawal yang menjelang ini, rakyat terus dihimpit dengan pelbagai kenaikan kos kehidupan. Misteri kehilangan sekian lama beras tempatan dari pasaran kini makin terjawab. Maknanya sampai matilah takkan jumpa beras tempatan ini, dah setahun lebih, dan dia lantik pula penyamun musang untuk jaga reban ayam. Maka rakyat kena ingat, PM Anwar bersama dengan Menteri Kewangan yang juga Anwar tidak berminat sebenarnya menyelesaikan masalah rakyat, sebaliknya menggunakan masalah rakyat sebagai peluang bentuk jawatan kuasa bagi dia boleh lantik orang-orang tertentu untuk nyawa politik dia semata-mata. Pihak berkuasa kena menyiasat perkara ini. PDRM harap boleh mampu menyelesaikan, kerana bagi kami SPRM sudah jadi Suruhanjaya Penggalak Rasuah Malaysia di bawah Azam Baki, maka harapan kita pada PDRM. Masalah antara agama dan kaum yang sengaja dibiarkan mutaakhir ini malah disemarakkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk anggota-anggota parti komponen rejim campuran. Ia hanya mengalih isu kegagalan rejim mengendalikan ekonomi rakyat, supaya juga kegiatan korup rejim seperti ini boleh diselindungkan. Yang sebenarnya isu agama ni dicipta oleh mereka, dibuat oleh mereka, disemarakkan oleh mereka, tetapi kita terbuai dengan benda tersebut. Kerana apa? Kerana mereka boleh terus melanun macam perkara ini. Okey. Hari ini saya akan hantar semua daftar syarikat tersebut, semua dokumen-dokumen yang kontrak kerajaan tersebut, dan termasuk juga apa namanya ni, kita nak gambar Syed Hussein dengan beras ni.
Dan yang terbaru ialah dia menggunakan kedudukan jawatan kuasa dia untuk mempromosi syarikat keluarga dia. Itu baru kita jumpa bab beras. Kan, dia ni antara penganjur yang jual barang murah yang keliling Malaysia ni. Kan, kita belum tengok lagi siapa supply ikan, siapa supply barang-barang lain kan. Ini betul-betul kamu mengambil kesempatan di atas kesulitan. Ni. Ini gambar dia. Saudara, beras ni keluaran keluarga dia. Keluaran keluarga dia. Dan saya buktikan bila saya sebut syarikat tersebut dengan daftar perniagaan. Dengan daftar perniagaan. Dan ini memang kerja dia selama ini sampai 2 bilion dia sebat projek kerajaan 2010. Mana Cikgu Bat tahu? Saya yang susun dokumen Anwar Dedah tu. Saya tahulah. Kan? Dan Anwar sangat arif, dia tahu ini musang. Kan, kalau nak peletok dia punya tengkuk, kasih dia jaga gembar dayap. Tapi yang mati siapa? Kita lah. Jadi saya minta dan saya harap hari ini PDRM boleh selesaikan. Kita faham bahawa akhirnya mungkin dipanjangkan ke SPRM dan sebagainya. Tapi apa lagi pilihan kita ada apabila SPRM sudah jadi Suruhanjaya Penggalak Rasuah Malaysia. Ya, kita pergi kepada PDRM, kita harap PDRM selesaikan sesuatu sebelum serahkan kepada SPRM dan kepada keseluruhan rakyat. Ini masalah kita. Masalah kita apa? Masalah kita Anwar Ibrahim. Bapa kepada segala kepala-kepala bapa kemunafikan dalam negara bernama Malaysia. Okey, ada apa soalan? Tentang surah ROS semalam tu. Jadi valid ke tak valid? Sebab Ahli Parlimen Labuan kata dia melompat tu, dia menyokong tu sebelum 1 April. Jadi dia sifatkan arahan ROS tu tak laku lah pada tindakan mereka berenam. Okey. Boleh tahan juga bebal Ahli Parlimen Labuan ni kan. Seperti mana dia terpesona dengan Ibrahim lah kerana beberapa keping juta itu. Tapi soal saya ialah, saya bukan dalam keadaan kondisi jawatan parti. Tapi sebagai rakyat biasa, saya juga ada fikiran. Sudah tentu parti mengeluarkan arahan yang terbaru. Dan semua ahli parlimen kena menyatakan sokongan dan ikut arahan parti. Dan kalau parti keluar arahan baru, menyatakan semua ahli parlimen kena menyatakan perkara yang sama bahawa Anwar adalah bapa kemunafikan, perompak dan pemusnah negara. Kalau dia tak setuju, dia masih dengan menyokong ahli parlimen itu, maka secara tidak langsung dia akan terpaksa mengosongkan kursi. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih menarik ialah dalam bab kosong kursi ini, bagaimana dengan 2 ahli parlimen yang dah mohon kepada speaker untuk pindah tempat duduk pun kan. Tapi saya percaya dan saya yakin, saya minta maaf lah kalau saya sangat negatif, speaker yang mampu menyatakan kosong atau tidak kosong kursi ni speaker di Dewan Rakyat. Pertama. Kedua ialah speaker di Dewan Rakyat ni siapa? Pembohong, penipu. Kenapa saya kata dia pembohong dan penipu? Dia telah melakukan kesalahan. Saya dedah pada bulan Februari 2023, dia lantik anak dia jawatan dalam Parlimen Malaysia. Yang mana orang lantik, CEO Panorama, pengurus besar Panorama Melaka, lantik anak, kena dakwa pakai baju SPRM. Dan sekarang di mahkamah, chairman CEO Halal Hub Negeri Melaka, anak dia kebetulan bekerja dalam itu, akhirnya dia dah kena pakai baju oren, kena tangkap. Tapi masalah bila Anwar Ibrahim lantik anak tak apa, dan termasuk speaker lantik anak tak apa. Bila saya dedah FMT, saya sebut FMT telefon dia sehari selepas saya dedah. Oleh kerana dia ingat ni media internet je, dia boleh tipu lah kan. Jadi bila dia tipu, FMT, saudara boleh cek tajuk FMT, Johari Abdul Nafi lantik anak. Dan hari kedua berita harian telefon. Oh ni serius ni, dah berita harian pula kan. Sebab ini bebal-bebal macam ni akan fikir masa dia membeza kasta-kasta kan. Bila berita harian telefon, dia cakap, dia kata anak saya memang layak
anak saya belajar lulusan universiti. Dah mengaku pula. Bab SPRM 2 darjat ini, tak kenapa tak dakwa Johari Abdul, itu satu bab. Suruhanjaya penggalak rasuah Malaysia, itu satu bab. Tetapi Johari Abdul menipu dengan dua kenyataan ini. Makna kenyataan hari pertama tak lantik anak, kenyataan hari kedua ya anak saya layak. Maknanya ini pembohong. Sama dengan Anwar ni, kan? Jadi saudara ingat, dia boleh telus dengan keputusan dia. Kan, saya mengucapkan tahniah atas usaha bersatu pindah perlembagaan. Saya ucap tahniah atas Perikatan Nasional yang akan membawa usul atau notis pengosongan kursi tersebut. Tapi saya menyatakan bahawa Perikatan Nasional kena berjuang bersungguh-sungguh untuk integriti ini, pergi bawa usul sampai ke Parliamentary Union dan sebagainya. Jangan sekadar melepaskan batuk di tangga kerana rakyat mengharapkan kamu. Untuk sekelip mata, Johari Abdul akan mengatakan kursi ini kosong. Speaker yang paling tak ada maruah dalam sejarah Malaysia tidak akan lakukan perkara tersebut. Itu jawapan saya. Minta maaf panjang sikit. Respon sikit. Alistin Babak semalam. Mari, Isnin. Dato' Sri Ibrahim ucap depan pejabat awam. Dia kata, mostly kebanyakan harga barang kita lagi murah. Harga murah, beras lagi murah, minyak lagi murah. Dan itulah, merespon sikit tak ucapan harapan semua pejabat awam. Pertama sekali, Menteri Kewangan Malaysia ni memang tak layak jadi Menteri Kewangan. Tetapi yang melakukan kesalahan itu saya tak pasti, Menteri Kewangan ke Perdana Menteri. Tapi dua-dua ni memang tak layak lah, kan? Saya tak faham ada manusia lagi yang boleh menyatakan Malaysia ni hidup dalam keadaan baik. Saya bagi tahu harga barang ni sentiasa akan naik. Mak saya pergi pasar malam, nenek saya pergi pasar malam, moyang saya pergi pasar malam, memang tidak pernah kata Alhamdulillah hari ni harga barang turun. Tak pernah. Harga barang sentiasa naik. Tetapi kenaikan harga barang kali ini sangat-sangat menekan rakyat. Sangat-sangat menekan rakyat. Baik kamu adalah golongan peniaga ataupun rakyat pengguna sepenuhnya. Dia sangat menekan dan sangat tidak munasabah. Dan kepada rakyat Malaysia, saya faham kerana bila bercakap soal kesusahan, saya bukan bercakap soal kamu, saya bercakap soal saya dan keluarga saya. Tetapi dengarlah, inilah Perdana Menteri paling bebal yang mengatakan ketika rakyat berada pada tahap paling susah. Saya bagi tahu kita banyak kritikan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi kita tidak pernah susah seperti ini dan rakyat Malaysia tidak pernah mimpi untuk susah dan tertekan seperti ini walaupun ketika kita berada pada pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi hari ini ketika kita paling susah, Menteri Kewangan kita boleh mengatakan dia sangat berjaya. Ni saya tak faham apa punya bangsa dan kelas masyarakat. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita berkeras nak menangguh-nangguhkan pembunuhan kursi tu, jadi perlukah bersatu bawa isu dia ke mahkamah? Saya kata itu mungkin antara option yang ada. Tapi saya saya ada keyakinan disebut tadi. Sebab kita berada di tangan speaker paling tidak bermaruah, pengosongan kursi itu tidak akan berlaku semudah bawa notis usul dan kosong. Okey baik. Cuma malam ini, kebetulan malam ini Peta akan bersama dengan beberapa sukarelawan kita. Kita akan berada di pusat darah negara pukul 8.30 malam, 8.30 malam, di mana kita nak menyeru. Kita faham sangat. Malah kami beberapa kawan-kawan pun ini dah tahun pertama saya bukan saja tidak boleh memberi apa sumbangan dalam bentuk barangan dan fizikal kepada asnaf dan sebagainya, malah banner raya pun kita tak mampu buat. Tetapi kita nak mengajak seluruh rakyat Malaysia, sedekah tidak perlu tunggu kaya. Kita akan mengajak keseluruhan aktivis Peta dan seluruh rakyat Malaysia untuk menderma darah. Dan ini adalah pengorbanan kita. Sekurang-kurangnya kita tak ada apa, kita ada maruah, kita ada darah, kita ada nyawa, kan? Dan
Ini sebagai manifestasi kepada apa? Pengorbanan tidak perlu dihentikan. Terus berjuang rakyat Malaysia. Malaysia masih ada masa depan kalau rakyat Malaysia tidak putus harapan. Malam ini dijangka berapa ramai yang akan hadir untuk berdarah? Saya tak pasti, saya tak boleh menyatakan angka sebab kita baru saja putuskan. Tetapi aktivis peta tidak semua berada di pusat darah. Mereka juga akan pergi ke hospital-hospital pusat darah yang terdekat. Dan ada banyak hospital yang buka sehingga pukul 9.30 malam pusat darahnya. Jadi tak ada alasan orang kata takut apa pitam, nomor darah kan pensan lah, mengelutik lah dia kan. Tak ada, insyaAllah. Selepas buka puasa, sebelum terawih, kita demam darah dulu. Okay, baik.